Army warning. Evacuate immediately. Baik, itu merupakan klip visual sistem pengujian tsunami yang dilakukan di Kuala Besut semalam dan berikutan dengan keadaan cuaca dan juga bagaimana pentingnya untuk kita mengetahui tentang musim peralihan monsun ini. Bersama kami, kita mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami, Tuan Muhammad Hilmi Abdullah, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai Met Malaysia. Berfrekuensi Met Malaysia muncul di kaca TV, Tuan Hilmi, yang memang banyak sebenarnya untuk memberikan maklumat kepada warga masyarakat dan keadaan cuaca kita sekarang. Ada yang masih tertanya-tanya, sukar untuk meletakkan penjangkaan. Cuaca itu sendiri sudah tidak boleh dijangka, dan bila keadaan sekarang, apa yang boleh dikongsikan dengan para penonton tentang pengumuman baru-baru ini 14 Mac tentang musim peralihan monsun, Tuan? Perayaan monsun di negara kita seperti yang saya katakan bermula pada 14 Mac hari Isnin. Jadi pada hari tersebut juga sebelah petang berlakunya ribut peti yang agak menyeluruh di negara-negara pantai barat sepanjang Malaysia, terutama sekali Lembah Kelang lah. Lembah Kelang memang kalau hotspot bagi ribut peti ini sebab kawasan bandar terutama sekali di Kuala Lumpur sendiri. Jadi perayaan monsun ni menandakan berakhirnya musim timur laut. Okey, perayaan musim timur laut ke musim barat daya. Musim barat daya kita jangka pada pertengahan bulan Mei lah. Jadi perayaan monsun ni ada dua. Pertama ialah peralihan daripada musim timur laut ke barat daya, dan yang satu lagi sekitar bulan Oktober nanti ialah dari barat daya ke musim timur laut pula. Jadi musim timur laut ni dicirikan dengan tiupan angin yang perlahan. Tapi sepoi-sepoi lah anginnya, memang nyaman. Paginya cuacanya cerah. Jadi itu adalah petanda awal. Bila cerah cuacanya, panas tu memang orang kata menggigit lah. Panas terik sehingga ke tengah hari, dan terbentuklah awan-awan yang pada asalnya kecil, awan-awan cumulus yang seperti kapas dan ia akan membesar. Kecil-kecil macam yalah tak berapa mengancam lah. Tapi apabila yang jadi besar, semakin besar, bila pemanasan tu bertambah, awan tu makin besar menjadi awan yang dikenali sebagai awan cumulonimbus. Ini adalah awan ribut peti. Awan ribut peti ini memang kita boleh nampak ciri-cirinya ialah peti itu sendirilah. Ada peti, ada guruh, bunyi guruh, dan disusuli dengan angin kencang apabila berlakunya hujan lebat lah. Itu adalah antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri bagi musim peralihan monsun inilah. Jadi aktiviti ribut peti memang kerap berlaku pada waktu petang, terutama sekali negeri-negeri pantai barat ni. Jadi kita di negeri-negeri pantai barat ni harus berjaga-jaga pada waktu ni, oleh kerana aktiviti ribut peti itu memang kerap berlaku. Begitu juga di Sabah Sarawak, barat dan tengah Sarawak, dan juga di barat Sabah juga mengalami keadaan cuaca yang sedemikian lah. Jadi ribut peti ini kalau ekstrimnya berlaku juga hujan batu, berlaku juga seperti puting beliung, belalai air, belalai darat, itu semua adalah spesies ataupun dalam kumpulan puting beliung lah. Jadi pada ketika ini juga kalau berlakunya ribut peti itu angin kencang yang boleh merosakkan struktur-struktur yang tidak kukuh. Berlaku juga tanah runtuh jika hujan lebat berlaku di kawasan yang tertentu lah. Tuan Hilmi sebutkan banyak elemen yang telah pun terjadi. Dalam situasi sekarang, masyarakat mahukan lebih banyak maklumat untuk mereka cuba lebih bersedia. Apa yang boleh dikatakan tentang ataupun boleh dijelaskan tentang amaran pengeluaran hujan ini? Semasa perayaan monsun ni, amaran yang paling kerap dikeluarkan oleh Met Malaysia ialah amaran yang dikenal sebagai amaran ribut peti lah. Jadi amaran ribut peti ini berbeza dengan amaran yang pada monsun timur laut. Monsun timur laut itu amaran biasanya adalah 3 jenis amaran hujan berterusan. Pertama ialah waspada, yang kedua ialah amaran peringkat buruk apabila intensiti hujan itu kita jangka semakin bertambah, dan yang ketiga ialah amaran peringkat bahaya. Jadi kalau amaran ribut peti ini kita keluarkan sekiranya ada tanda-tanda awal bahawa akan berlakunya ribut peti dan hujan lebat yang dijangka 20 mm sejam. Jadi ini adalah
ukuran ataupun intensiti ini bagi untuk tujuan kami mengeluarkan amaran ribut petir, sebab tak semesti semua akan dikeluarkan jika ianya cuma hujan yang kurang lebatnya. Jadi sekiranya kita menjangka bahawa hujan tu di 20 mm sejam, amaran ribut petir akan dikeluarkan, dan amaran ribut petir ini tempohnya singkat. Ianya cuma kurang daripada 6 jam. Tapi berkemungkinan akan dikemas kini. Jadi kita mungkin akan nampak banyak amaran ribut petir dikeluarkan. Itu adalah sebenarnya pengemaskinian. Jadi kalau sebelah petang tu mungkin ialah ribut petir itu boleh berlarutan ya, masa peralihan monsun ni boleh berlarutan sehingga ke waktu malam. Jadi amaran itu akan dikemaskinikan bergantung pada keadaan lah. Tuan Helmi, kalau disoroti banyak insiden yang berlaku sebelum ini bila dikaitkan dengan bencana, banyak sebenarnya peringatan amaran yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Bagaimana pula boleh diambil inisiatif bagi golongan masyarakat sendiri, sebab sekarang ni banyak sebenarnya aplikasi yang boleh dimuat turun dalam gadget masing-masing untuk melihat bagaimana hujan, kelajuan angin berapa, ketinggian ombak berapa. Kelihatannya sekarang kalau seorang itu bukan dalam bidang aviation ataupun bukan nelayan, tidak ada begitu sesuatu yang membawa atau menjadi pemangkin kepada masyarakat untuk melihat sendiri ataupun mengamati sendiri bacaan-bacaan ini. Bagaimana boleh dibudayakan lagi kefasihan dalam melihat ataupun meninjau ramalan kaji cuaca itu di kalangan masyarakat? Masyarakat di negara kita ini seharusnya celik cuaca lah, ataupun cakna dengan keadaan cuaca ya. Apabila amaran kami keluarkan tu memang menunjukkan bahawa sesuatu cuaca buruk. Misalnya ribut petir, kalau masa peralihan monsun ni ribut petir kita jangka berlaku, ataupun mungkin dah berlaku tapi masih pada peringkat awalnya. Jadi langkah-langkah awal tu kena ambil lah. Kalau orang awam tu mesti bahkan sebelum lagi amaran tu bagi pihak kami lah, oleh kerana ada kalanya amaran ribut petir ni memang dikeluarkan mungkin agak lewat sedikit lah. Sebab ribut petir ni cuma boleh, amarannya boleh keluarkan apabila terdapat tanda-tanda awal bahawa ribut petir itu berlaku. Maknanya kita dah kesan dekat imej radar misalnya. Jadi mungkin dah setengah tempat tu dah berlaku pun, tapi belum lagi merebak ataupun menjadi lebih kuat ataupun intens. Jadi amaran ribut petir itu akan mungkin sedikit lewat di tempat-tempat tertentu lah. Jadi orang awam kenalah cakna, celik dengan cuaca inilah. Jadi apabila nampak tanda-tanda bahawa langit dah gelap angin dah mula bertiup dengan semakin kencang, misalnya kita boleh nampak pokok bergoyang. Tambahan lagi kalau ada petir harus ambil langkah-langkah yang sepatutnya lah, elakkan daripada berada di kawasan yang terbuka Kalau ribut petir itu memang tempat terbuka adalah tempat yang paling berisiko lah untuk sebab mungkin terkena panahan petir. Elakkan berada di misalnya bawah pokok semasa ni, dan juga kalau pihak kami mengeluarkan amaran hujan lebat untuk kawasan tertentu tu, cuba elakkan daripada pergi ke kawasan-kawasan tersebut. Lereng bukit juga misalnya berpotensi untuk berlakunya tanah runtuh lah. Jadi mereka yang berada di kawasan berisiko ni kena cakna dengan keadaan semasa lah. Memang itu yang paling penting, membudayakan sikap ataupun budaya celik cakna cuaca inilah. Sekurang-kurangnya untuk kawasan sendiri. Ya, betul. Untuk 23 Mac 2022 ini, Hari Meteorologi Sedunia, kata kuncinya amaran awal, tindakan awal. Bagaimana ini boleh, mesej bagaimana ingin disampaikan oleh Met Malaysia kepada warga masyarakat? Sambutan Hari Meteorologi Sedunia itu memang disambut pada 23 bulan Mac setiap tahun lah. Jadi Met Malaysia juga tidak ketinggalan untuk mengadakan sambutan. Tujuan yang paling penting ialah untuk mempromosikan fungsi peranan Met Malaysia bagi pengeluaran amaran cuaca terutamanya. Jadi tujuannya juga ialah untuk meningkatkan kesedaran awam itulah akan kepentingannya pentingnya amaran cuaca ni, untuk supaya tindakan kesiapsiagaan tu boleh dilakukan oleh bukan saja oleh agensi-agensi pengusahaan bencana, tapi juga oleh orang awam. Apabila dapat mesej amaran cuaca tu, ambillah tindakan yang sepatutnya, bersiap siagalah. Itu sangat-sangat penting. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Telah diberikan begitu banyak informasi bagaimana untuk
untuk menjadi lebih fasih dalam mengenal pasti keadaan cuaca. Yalah, kalau boleh bermula di kawasan anda sendiri ataupun kalau ingin ke destinasi tertentu nak pergi bercuti misalnya, buat kajian terlebih dahulu dan boleh ikuti segala maklumat dikongsikan oleh Met Malaysia.